Kuala Lumpur, berbanding 307 alasan yang dikemukakan pada peringkat rayuan di Mahkamah Rayuan, bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hanya mengemukakan 94 alasan bagi rayuan akhirnya di Mahkamah Persekutuan, Putrajaya. Difahamkan petisyen rayuan yang mengandungi alasan-alasan tersebut difailkan lewat petang tadi. Terdahulu, pada prosiding di sebelah pagi, panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim membenarkan permohonan Najib untuk lanjutan sehingga hari ini untuk memfailkan petisyen terbabit. Turut bersidang ialah Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Nalini Pasmanat Han dan Datuk Mary Lim Tiam Suan. Najib sepatutnya memfailkan petisyen rayuan tersebut pada 11 April lalu namun memohon lanjutan masa tersebut atas alasan perlu meneliti 176 jilid rekod rayuan. Antara alasan-alasan yang dikemukakan dalam petisyen rayuan di Mahkamah Persekutuan ialah, Najib menyatakan Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila sependapat dengan dapatan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi di sini. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal menilai bukti dengan betul serta gagal mengenal pasti perbezaan antara fakta yang telah dibuktikan dengan fakta tidak dibuktikan. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi juga terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat dapatan atas kesemua elemen pertuduhan dengan menggunakan pekai logik dan rasional mereka, ujar Najib dalam petisyen terbabit. Selain itu, Najib dalam petisyen terbabit menyatakan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan pembelaan bahawa wang RM42 juta tersebut merupakan sebahagian daripada derma Arab, tidak disokong oleh sebarang bukti kukuh di mahkamah. Mahkamah Rayuan terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak pembelaan perayuk Najib berkaitan dengan derma Arab tersebut. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi terkhilaf apabila menyatakan bahawa pembelaan derma Arab tersebut tidak mempunyai sebarang kredibiliti dan merupakan rekaan semata-mata, katanya. Secara keseluruhannya, Najib akan mengemukakan kekhilafan-kekhilafan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta tindakan pihak pendakwaan yang telah menafikan hak ahli parlimen pekan itu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil. Mahkamah Rayuan terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Najib tidak perlu dibekalkan dengan kenyataan-kenyataan yang direkodkan oleh badan penyiasat daripada bakal-bakal saksi ketika diarahkan untuk membela diri. Ini merupakan antara kegagalan pihak pendakwaan untuk mendedahkan bahan-bahan atau bukti yang tidak digunakan dalam perbicaraan yang boleh membantu dalam kes perayu, kata petisyen itu. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi di sini mensabitkan Najib bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah RM42 juta milik SRC International sendirian. Berhad, pada 8 Disember 2020, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakan ke atas Najib. Sehari sebelum itu, Mahkamah sama menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti dan keterangan baharu dalam rayuan kes penyelewengan dana tersebut atas alasan tiada keadaan istimewa yang membolehkan keterangan baharu itu diterima. Bukti baharu yang cuba dimasukkan dalam rayuan tersebut membabitkan penglibatan bekas Gubernur Bank Negara, Tan Sri Zeti Akhtar yang dikatakan bersekongkol dengan Jolo atau Loh Taib Jo bagi memudahkan ahli perniagaan dalam buruan itu untuk menyeleweng dana Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, dan anak syarikatnya SRC International.